Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Zaman Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Pameran tu nama pamerannya 12 kota yang hilang. Kota Melayu yang hilang. Funan, Chenla, Zenla, Angkor, Khmer, Dravati, Champa, Lakasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Mataram, Medang, Majapahit dan banyak lagi. Ada 12 kota. Dia kumpulkan, dia punya pameran. Ingatan kuat. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Nafsir Official. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Friend, 12 kota Melayu yang hilang. Jadi ini ada satu tema dari Ustadz Badlisah Alauddin, seorang Ustadz dari Malaysia. Ini ada satu video dari channel Tazkirah Ustadz. Jangan lupa ya di subscribe ya channel Tazkirah Ustadz. Judulnya 12 kota Melayu yang hilang, Ustadz Badlisah Alauddin. Jadi Ustadz Badlisah Alauddin ini adalah Ustadz dari Malaysia, friend. Oke, tak usah membuang masa, jom kita tonton videonya. Tazkirah Ustadz, jangan lupa ya di subscribe ya channel Tazkirah Ustadz ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat. Amin. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Datuk Zurihan bin Yusof, Ketua UMNO bahagian Kuala Langat. Yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan UMNO bahagian Kuala Langat, ahli jawatan kuasa, ketua-ketua cawangan, wanita, pemuda, puteri, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Amin. Pada malam ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu tamadun dan kepimpinan Islam di alam Melayu. Wah, bagus ya temanya ya. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan mengenal sejarah. Nabi SAW menyuruh kita supaya menghargai sejarah. Tak lama lagi kita nak sambut Muharram. Ada satu peristiwa, kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma Ashura. Nabi, kata Ibnu Abbas, ketika mula-mula sampai ke Madinah masa hijrah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Puasa. Lantas Nabi pun bertanya, apa hal engkau semua berpuasa? Budak-budak aku, sahabat-sahabat semua tak puasa. Apa hal engkau puasa? Mahadha. Yahudi puasa ya. Apa dijawab oleh orang-orang Yahudi? Hadha yaumun salih. Hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata mereka, hari ini kami merupakan hari yang hebat, hari yang bagus bagi kami. Yaumus salih, hari yang bagus, yang baik. Apa sebab? Kerana kami mengenang hari inilah Allah Ta'ala pernah menolong Bani Israel ketika diganggu gugat oleh musuh-musuh kami dulu, nenek moyang kami.
dan Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini. Apa jawab Nabi kita? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Bila Nabi dengar cerita ini, kata Nabi, aku dengan kau, aku lagi berhak dengan Nabi Musa. Allahu Akbar. Maka mulai hari ini semua sahabat kita puasalah pada 10 Muharram. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih berarti, friend. Dia orang Yahudi dulu, sampai sekarang lah, mereka sambut satu perayaan dia panggil Passover, Pesah, hari Pesah. Sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan, Yahudi akan buat satu amalan dia panggil Ta'anid bi Kharat ataupun Ta'anid bi Kharib. Mereka akan puasa sehari. Puasa ya. Peristiwa Passover ini ada direkodkan di dalam buku suci Yahudi, antaranya Exodus. Dan mereka berpuasa untuk bersyukur atas kejayaan selepas dibebaskan daripada jadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. 210 tahun, kan? Dan peristiwa ini direkodkan secara eksplisit dalam Quran. Allah turunkan wabak yang mana akhirnya mereka pindah ke Kanaan, yang mana wabak itu dipanggil Makot Mizrayim, wabak Mesir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 133, Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wat tafadi' wad dama ayatin mufassalat, sampai habis ayat. Dan kami menghantarkan kepada orang-orang Mesir taufan, belalang, kutu, katak, darah, macam-macam bala diturunkan, dan akhirnya musuh-musuh Bani Israel surrender. Jadi Nabi ketika tahu bahawa orang Yahudi puasa kerana mengenang sejarah, Nabi kata, ini bagus, kami pun akan puasa juga. Artinya Nabi sangat menghargai sejarah. Nabi tetap kenang sejarah walaupun jarak antara dia dengan Nabi Musa ribuan tahun. Nabi Musa, tuan-tuan, jangan Nabi Musa, Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Zaman Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Walaupun ribu-riban jumlah tahunnya, tetap Nabi suruh kenang sejarah. Maka apatah lagi kalau kita sejarah baru 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 71 tahun. Lagilah kena kenang lagi. Betul-betul, sejarah ini pentingnya sejarah. Ayo hadirin hadirat, kita belajar dari sejarah, belajar dari warisan. Alam Melayu itu sendiri luas dan kaya dengan sejarah. Mana duduknya alam Melayu ini? Ini banyak perbahasan para akademik. Kata Profesor Dr. Nik Hassan Suhaimi, ini seorang ahli arkeologi. Dia kata alam Melayu ini bermula daripada Madagaskar sampai ke tanah Melayu, membawa sampai ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik, sampailah ke Taiwan. Luas ya. Ini dia seorang ahli arkeologi. Ada seorang sarjana barat namanya Russel Wallace, Alfred Russel Wallace. Dia mengatakan alam Melayu ini meliputi tanah Melayu sampai ke Tanah Serim. Tanah Serim ini di Burma. Bawa sampai ke Kepulauan Nicobar di Laut Andaman di bawah India sekarang. Sampailah ke Filipina, Kepulauan Solomon, sampailah Papua New Guinea. Begitu luasnya, friend. Masya Allah. Sehingga kan ada seorang ahli falsafah Greek namanya Ptolemy. Dia lukis peta kuno, dia letakkan kepulauan-kepulauan Melayu ni ataupun Malay Archipelago di dalam petanya, dan ditulis namanya Golden Chersonese. Dia panggil Semenanjung Emas. Semenanjung Emas. Dan zaman itu bahasa Melayu menjadi lingua franca, bahasa perdagangan orang-orang yang singgah di alam Melayu. Mantap ya. Sebab itu alam Melayu dia bukan alam yang baru wujud. Dia ada memiliki kerajaan-kerajaan tua. Alam Melayu ni bukan setakat Kesultanan Melayu Melaka saja. Bahkan banyak betul. Ini kita tak campur kerajaan-kerajaan di Borneo, Santubong, Samarahan Sadong, Kalaka, Saribas, Malano, itu tak campur. Hafal ini Ustaz ini ya, Ustaz Nabisah ni.
Dulu Museum Negara pernah buat pameran. Pameran tu nama pamerannya 12 kota yang hilang. Kota Melayu yang hilang. Funan, Chenla, Zenla, Angkor, Khmer, Dravati, Champa, Lakasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Mataram, Medang, Majapahit dan banyak lagi. Ada 12 kota. Dia kumpulkan, dia buat punya pameran. ingatan kuat. Kalau yang paling popular di kalangan kerajaan Melayu tua, pertama sekali kerajaan Funan. Funan. Yang ini saya sebut kerajaan yang wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kita tak ceritalah Mat Kilau apa semua tu dah bawah-bawah sangat. Alam Melayu memiliki kepimpinan turun-temurun yang begitu luar biasa. Masya Allah. Kerajaan Funan dulu tuan-tuan. Funan ya. Lokasinya sekarang di lembah Sungai Mekong. Ini abad pertama. Pusat kerajaannya di Biadapura. Sekarang dipanggil Khmer, di Kemboja. Zaman itu dia sudah jadi empire. Sezaman dengan Empire Rom, Kushan dan dinasti Han. Kushan ini sekarang duduk negara-negara Xinjiang, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Stan, itu semua dinasti Kushan. Sebaya dengan kerajaan kita Funan ketika itu. Melayu. Kemudian wujud kerajaan Champa. Champa ni lokasinya di selatan dan di sebelah tengah Vietnam. Ni abad kedua. Pusat kerajaannya di Indrapura. Nama tempatnya Indrapura. Ada beberapa lah ibu negara yang popular. Indrapura. Kemudian datang pula kerajaan Kedah Tua. Lokasinya di Sungai Mas dengan di Sungai Bujang. Ini abad kelima. Pusatnya di Pengkalan Bujang. Sampai sekarang masih ada lagi arkeologi. Kemudian datang kerajaan Gangga Negara. Lokasi ini di bahagian barat tengah di tanah Melayu ini. Ini abad ke-6. Pusat kerajaannya di Pangkalan. Katanya di Broas, di Perak, apa semua itu. Kemudian datang pula kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini di Sumatera. Di Sungai Musi di Sumatera. Ini abad ke-7. Pusatnya di Palembang. Kemudian datang kerajaan Angkor. Angkor ni lembah Sungai Mekong. Ini abad ke-9. Pada abad ini, kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, dia sezaman dengan kerajaan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Sezaman dengan kerajaan Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Sezaman ketika itu. Kemudian datang kerajaan Mojopahit atau Majapahit ya. Lokasinya di Jawa Timur, abad ke-13. Pada abad ke-14, Champa, Angkor, Majapahit sudah sezaman dan setaraf dengan Empire Mongol, Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Lepas pada itu barulah munculnya kerajaan Melakanya, Aceh dan macam-macam lagi. Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ini tidak popular? Tidak popular. Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita agung-agung sejarah lampau. Sebab itu, dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip. Buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Museum Negara? Perpustakaan Negara? Tak ada. Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Museum Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Museum Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal. Kerana semua manuskrip, ribuan manuskrip kita, catatan-catatan kita, kanun bertulis, sejarah Melayu, hatta hikayat Hang Tuah, surat menyurat daripada Sultan Melayu kepada pembesar luar, semua simpan di London. Nama-nama tok penghulu setiap mukim, berapa gaji Mat Kilau, berapa gaji tok Gajah, semua disimpan di sana. Why? Dia tak nak kita tahu kita pandai mengurus dan mentadbir. Allahu Akbar. Kita tadi friend 12 kota Melayu yang hilang, luar biasa. Jadi pembahasannya atau Ustadz Badrisa ini luar biasa, dia hafal dia, kemudian dia menguasai tentang sejarah Melayu dan cara menyampaikannya tuh bagus ya. Jadi insya Allah ada manfaatnya reaction video ini bagi saya dan kita semua yang menonton video ini. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bonapster Official.
Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.